Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar satu topik yang baru, iaitu pelajaran ke-27 Santuni Jiranmu dalam bidang akhlak Islamiah. Okey, murid-murid yang ada buku teks boleh lihat pada muka surat 205 sehingga 210. Baiklah. Jadi, untuk tajuk ini, apa yang pertama kita akan lihat adalah maksud jiran. Okey, maksud jiran daripada segi bahasa adalah orang yang berada di sekeliling kita. Dan daripada segi istilah pula, orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Maksudnya, 40 buah ini tidak kiralah daripada kiri kita ke, kanan kita ke, 40 depan kita ke, belakang kita ke. Jadi semua tu adalah jiran kita. Okey, daripada setiap penjuru. Kalau rumah kita rumah flat, okey, 40 rumah di atas dan di bawah. Itu juga jiran kita. Baiklah. Yang seterusnya, kita akan tengok dalil nakli galakan menghormati jiran. Okey, kenapa kita kena menghormati jiran? Apakah hukumnya? Dalam surah An-Nisa ayat ke-39, surah An-Nisa ayat ke-36, maksudnya, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, serta rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membangga diri. Daripada ayat Al-Quran ini, Allah telah berfirman yang mana Allah kata, hendaklah kamu berbuat baik. Dalam banyak-banyak kategori ini ada terselit, iaitu jiran tetangga yang dekat dan yang jauh. Jadi, apabila Allah dah berfirman dalam Al-Quran, maka hukumnya menjadi wajib. Okey, bagus. Yang seterusnya, kita akan lihat daripada dalil hadis pula. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Riwayat Muslim, yang bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jirannya. Okey, jadi jika kita beriman kepada Allah dan Rasul, jika kita beriman kepada hari kiamat, jika kita seorang Islam yang beriman, ingin iman kita sempurna, maka hendaklah kita memuliakan jiran kita. Itulah yang Nabi ajar pada kita. Jadi, daripada dua dalil nakli ini, maka kita dapat lihat bahawa Islam menggalakkan kita untuk menghormati jiran. Baiklah, yang seterusnya, ini adalah adab-adab berjiran yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW, yang mana kita patut contohi dan kita patut hidupkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Okey, yang pertama sekali, apa yang Nabi ajar kita? Kita perlulah melayan jiran dengan baik walaupun bukan Islam. Walaupun jiran kita bukanlah orang Islam, kita perlu melayan mereka seperti mana kita melayan sesama seagama kita. Okey, kita buat baik dengan semua orang. Okey, walaupun jiran kita orang India, walaupun jiran kita orang Cina, kita kena buat baik juga. Okey, itu yang pertama yang Nabi ajar. Yang kedua, Rasulullah SAW meminta tetamu memberi salam di sisi pintu supaya tidak ternampak aib di dalam rumah. Jika kita nak bagi salam pada orang, kita bagi salamlah di tepi. Okey, jangan betul-betul depan pintu. Sebab apa? Sebab kemungkinan untuk nampak aib di dalam rumah itu. Misal kata kalau ada orang yang dalam rumah tu kan tak menutup aurat, tak pakai tudung, pakai seluar pendek. Jadi kita dah nampak aib dalam tu. Jadi untuk mengelakkan, Nabi ajar kita supaya kalau kita nak bagi salam, kita perlulah berada di sisi pintu. Yang seterusnya, Rasulullah juga menyuruh Abu Zar membanyakkan kuah ketika memasak untuk diberikan kepada jiran. Maksudnya kat sini,
Kalau kita masak, kalau kita mampu, lebihkanlah masakan kita. Sebab apa? Kalau lebih masakan tu, kita bolehlah beli pada jiran kita untuk mereka rasa. Kan? Dan yang seterusnya, memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Okay, sama seperti tadi. Yang terakhir, apa yang Nabi ajar pada kita? Rasulullah meminta supaya jiran diberi keutamaan dalam jual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Kalau kita ada jual barang-barang, kita tanya dulu dekat jiran kita. Okay? Barulah kita pada orang lain. Itu yang Nabi ajar pada kita. Ya, seterusnya, hak dan kewajipan terhadap jiran. Okay? Ada 3 kategori jiran yang perlu kamu tahu. Yang pertama sekali, kategori jiran adalah Muslim dan kerabat. Yang kedua, Muslim yang bukan kerabat. Yang ketiga, jiran bukan Islam. Kita pergi satu demi satu. Muslim dan kerabat, haknya adalah, sebab dia Muslim dan kerabat, jadi Muslim, hak seorang Muslim, kerabat, hak seorang kerabat, dan tidak lupakan hak sebagai jiran. Okay, ada 3 hak. Yang kedua, Muslim yang bukan kerabat, haknya adalah Muslim, dan sebab dia bukan kerabat, jadi kerabat tak ada, dan semestinya hak sebagai seorang jiran. Manakala yang terakhir sekali bukan Islam, haknya adalah hak seorang jiran. Okey, jadi apa contoh-contoh hak dan kewajipan yang boleh kita lakukan terhadap jiran kita? Adalah mendapat ketenangan, keselesaan, keselamatan, seperti memanggil jiran dengan suara yang sesuai. Okey, memberi nasihat, mengajak jiran berbuat perkara yang baik dan mencegah perkara mungkar. Mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung jiran, tidak mengintai jiran, menjaga rumah jiran ketika ketiadaannya. Okay, jadi contoh-contoh ni boleh masukkan dekat mana-mana. Okay, dia boleh digunakan pakai dekat semua kategori jiran. Ni Ustaz bagi contoh saja. Okay, yang perlu kamu ingat adalah 3 kategori ni dan apa hak dia dalam jiran ni. Okay, yang seterusnya, okay, ini adalah kewajipan berjiran yang perlu diamalkan dalam kehidupan harian. Ini adalah contoh-contoh kewajipan kita perlu amalkan dalam kehidupan seharian kita. Terutamanya di negara kita Malaysia yang hidup berbilang bangsa. Okay, apa yang perlu kita lakukan? Okay, yang pertama sekali, kita perlulah sentiasa bertegur sapa. Okay, ramah mesra dengan jiran-jiran kita. Jangan sombong. Okay, sebab tanpa jiran, kan, tanpa kawan, kita bukanlah siapa-siapa kat dunia ni. Nanti bila kita susah, kalau kita tak rajin bertegur sapa, kita tak ramah dengan orang, siapa nak tolong kita? Okay, jadi kita kena bertegur sapa. Seterusnya, berbuat baik dan tidak menyakiti. Ni, kita kena sentiasa berbuat baik dengan jiran kita. Seterusnya, kita kena menggembirakan jiran kita dan mengucapkan tahniah apabila jiran kita mendapat nikmat. Jika jiran kita ni, anak dia dapat SPM cemerlang, kita ucapkan tahniah. Dan kalau dia dapat naik pangkat, kita ucapkan tahniah. Okay, jangan pernah sesekali kita dengki, iri hati dengan jiran kita. Kita kena rasa gembira, kita kena rasa bersyukur. Okay, sentiasalah berbaik dengan jiran kita. Seterusnya, kita melahirkan simpati terhadap kesusahan jiran. Jadi, macam sekarang kita tengok ada kempen bendera putih, kan. Dalam musim COVID ni, kita banyak hilang pekerjaan, punca pencarian, mata pendapatan, semua. Jadi, kalau kita lihat ada nampak jiran kita yang memerlukan, kita bantu. Kalau tak mampu yang nak bagi amal mahal, sebungkus Maggi pun cukup. Asalkan kita dah membantu, kan. Kita dah bagi diorang untuk meneruskan kelangsungan hidup. Okey. Yang seterusnya, berbicara mengikut keperluan, menjaga harta benda jiran dan meminta izin jika hendak menggunakannya, menghormati antara satu sama lain, memastikan jiran selesa dan aman, tidak berhasad dengki dengan kelebihan jiran, saling memberi hadiah. Okey, banyak lagi contoh-contoh hak-hak yang kita perlu bagikan kepada jiran. Dan kita lihat apa hikmah yang akan kita dapat sekiranya kita mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan kita. Okey, ada 5. Kalau dalam slide ni ada 5. Yang pertama sekali, apa yang kita akan dapat adalah hidup dalam keadaan aman dan damai kerana masing-masing telah mengamalkan tanggungjawab yang sewajarnya. Contohnya, membantu ketika diperlukan. Yang kedua, maruah diri dan keluarga terjaga kerana tidak ada sifat bersangka buruk antara jiran tetangga. Bila kita kenal jiran kita, jadi kita tidak akan bersangka buruk antara jiran tetangga tu. Okey, seterusnya,
kemungkaran mudah dicegah dengan mengukuhkan hubungan silaturahim antara jiran. Jadi bila kita kenal jiran kita, kita dapat cegah lah kan kemungkaran. Sebab apa? Bila kita nampak benda yang tak baik, kita boleh tegur. Okay. Yang seterusnya, sentiasa berasa selamat dan selesa hidup berjiran kerana saling menghormati dan menjaga keselamatan. Contohnya, membuat rondaan berkala secara bergilir. Ni biasanya dululah. Okay. Sekarang pun ada juga rukun tetangga kan. Akan buat apa? Terutamanya kalau ada kes-kes kecurian, kita rukun tetangga ni akan buat rondaan setiap malam bergili-gili, berganti-ganti, supaya kita dapatlah tangkap pencuri tu kan, sebagai ikhtiar kita untuk menangkap pencuri. Jadi bila kita dah berganding apa semua, kita akan rasa lebih selamat. Dan yang terakhir, apa hikmah yang kita akan dapat sekiranya kita mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan? Kita dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan hormat menghormati, kerana masing-masing menjaga adab berjiran seperti yang tua yang tua dihormati dan yang muda disayangi. Jadi sebenarnya ada banyak hikmah yang kita akan dapat sekiranya kita mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita dan kita dapat hidup aman dan damai, terutamanya di Malaysia ni yang hidup bermasyarakat majmuk. Jadi Ustaz harap semoga bermanfaat dan jangan lupa amalkan. Kita akhiri kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.